Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fadhil Pengerusi, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang panjang usia kita dan Allah beri pada kita kesihatan yang baik supaya kita dapat sama-sama beribadah pada akhir-akhir daripada Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin di atas mimbar, di atas kawasan tazkirah ni pada awal Ramadan kita dah saksikan satu penceramah mai. Demikian itulah tazkirah demi tazkirah demi tazkirah dan tarawih. Sedang tak sedang kita berada di hujung daripada Ramadan. Kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita masuk mai dalam masjid, bila kita sembahyang tarawih dengan imam Bilal kita, fadlan minallahi taala wa ni'mah, semangat kita rasa diri kita ni adalah milik Ramadan. Kita rasa diri kita ini perlu kita rapatkan diri kita dengan apa sahaja keperluan Ramadan. Tetapi kesemua itu hanya bertahan dalam 4 penjuru dinding masjid yang ada dekat kita. Apabila kita mula melangkah keluar daripada masjid sahaja, kita tengok rata-rata di seluruh tempat dan kawasan cuba membawa atau membunuh semangat Ramadan kita. Pasar raya dengan lagu-lagu rayanya, kita pergi kedai dengan suasana rayanya, dengan yang tu dengan keperluan raya dan sebagainya, menunjukkan bahawa semangat Ramadan yang masih berbaki sikit dengan kita ni, kita duk gembur dalam diri kita duk suburkan dalam diri kita. Kita pergi di luar, hilang semua benda daripada diri kita. Sebab tu baginda Nabi SAW dalam waktu-waktu terakhir ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr kana yajtahidu ijtihadan ma la yajtahidu li ghairi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bila berada di hujung-hujung daripada Ramadan 10 malam terutamanya, maka baginda akan beribadah lain daripada apa yang biasa Nabi ibadah pada hari-hari lain. Maknanya, hampa jangan tanya ibadat Ramadan Nabi di hujung, kerana ibadat Ramadan Nabi kalau bahasa kita tak boleh bawa bincang. Dengan semayang, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan semuanya berada di keadaan yang luar biasa. Aku tak pernah tengok Nabi macam tu. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ibadat biasa, kita tak payah cerita Ramadan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah follow belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang malam qiyam. Hari biasa, hari-hari biasa. Bahasa kita November, Januari, Februari macam tu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mai Nabi SAW sembahyang, kata Abdullah bin Umar, aku follow Nabi SAW. Nabi buka dengan surah Al-Baqarah. Aku ingat ayat 100 Nabi turun kot. Sampai ayat 100 Nabi tak berhenti, Nabi sambung. Sampai ayat 200 aku ingat Nabi turun kot. Nabi tak turun ayat 200. Nabi SAW habiskan 286 Al-Baqarah. Kemudian aku dengar Nabi SAW zikir beberapa benda yang aku tak apa jelas zikir Nabi itu. Kemudian Nabi SAW sambung pula dengan surah Ali Imran, 200 ayat. Kemudian Nabi sambung pula dengan surah An-Nisa. Kemudian Nabi SAW sambung pula dengan surah Al-Ma'idah. Kemudian baru Nabi SAW rukuk, dan panjang rukuk Nabi haula qiyamihi, sepanjang lebih kurang dengan apa yang Nabi berdiri. Lebih kurang Nabi baca SAW hari biasa dalam lebih kurang 6 juzuk bacaan Nabi SAW dalam satu rakaat.
Kata Abdullah bin Umar, hampir-hampir aku nak keluar daripada sembahyang tu lantaran panjangnya ibadat Nabi SAW. Sebab tu kita tak heran bila Aisyah radhiyallahu taala anha kata apa? Nabi SAW sembahyang hatta tatafattara qadamahu, sehingga bengkak kedua-dua kaki Nabi SAW kerana lamanya qiyam untuk berdiri di hadapan Allah SWT. Padahal susuk tubuh Nabi SAW ni nama dia apa dia? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi SAW dulu, kini, selamanya, semua dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW sembahyang bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya agak kagum juga dengan kehadiran tuan-tuan pada masjid ni. Sampai hujung-hujung, sampai parking pun tak ada lah. Tahniah saya ucapkan pada tuan-tuan. Dulu saya pernah pergi satu tempat tazkirah pada malam macam ni lah, 28, 29 macam tu. Sama, tapi saya tak boleh buka pintu. Masa tu tak PKP, tak boleh buka pintu sebab penuh. Saya ingat di hati, hebat masjid ni, malam 29 penuh sampai belakang, tak boleh buka pintu. Lepas habis sembahyang isyak, saya sembahyang kat luar, saya masuk dalam. Masuk kat dalam, tuan-tuan tahu, 7 saf tu mereka tutup. Sebab apa? Sebab bumbung tirih. Jadi Tok Imam pergi belakang. Aku ingat champion dah. Rupanya cerai juga. Tarik sampai belakang. Adalah di masah juga. Hak 7 kita tak ada. Sebab ada ayat. Orang tak mau sujud atas ayat betul. Tapi masjid tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tarawih kita last. Esok tak ada dah. Esok dengan PKP dan banyak benda-benda yang saya tahu merungsingkan tuan-tuan dengan ibadah. Alhamdulillah ala kulli halnya hampir 98% daripada Ramadan tahun ni kita dapat jalankan dengan terbaik, dengan qiyam, dengan siamnya. Kita doa diterima ibadah-ibadah kita. Satu saya nak cakap dengan tuan-tuan, peruntukan masa pada saya ada lagi sikit. Saya bagi contoh mudah kat tuan-tuan lah. Seekor anjing kena ikat dekat tiang. Ada seseorang ada seekor anjing kena ikat. Panjang tali anjing tu lebih kurang sedepa ni. Panjang tali yang ikat dia tu. Kita bila hari-hari kita lalu depan dia, kita saja nak menganjing anjing tu. Dia dah anjing dah, kita pergi menganjing dia lagi. Kita pergi duduk betul-betul dekat border tali. Kita tahu tali dia panjang tak ni, kita duduk tang tu. Kita pergi kat dia, wow wow wow. Anjing malam lambat aku, wow wow. Hari-hari buat aku tu. Anjing tu bangun, dia main nak gigit kita, tapi dia jatuh sebab ada jerut kat apa tengkok dia tu. Dia jalan, dia jatuh. Dia kungkang tapi dia bara. Jalan sini. Dia tak boleh buat apa. Kita pun duduk tepi dia, mai lagi gigit aku saja. Musik dia. Ada sekali tuan dia bawa jalan petang. Bawa jalan, anjing tu dia tak dan nak ikat betul sebab nak pergi tandai sangat dah. Tak dululah. Kita tengok pada jauh tu, oh ya ada anjing, mari kita usik anjing ni. Pergi dekat anjing tu, kita buat macam biasa. Dia dah barang lama orang kita lah. Kita pun pergi kat dia, la anjing main lagi gigit aku, kita buat gitu dia. Agak-agak tuan-tuan lah. Anjing tu dia akan gigit orang tu dengan sopan santun ke, kasih sayang ke, mampu keras ke? Mampu keras. Tuan-tuan tak jawab, saya jawab. Dia lompat dengan dendam kesumat lama, tak guna hang. Dia lompat atas kepala, gigit. Dengan anjing-anjing hampir hospital Pari Utak tu. Hospital bukan Pari Utak, ni apa dia? Panas-serai, jauh pula pergi. Maksudnya dengan anjing tu gigit, doktor kata tolonglah lepas, kesian kat dia. Anjing tu tak mau lepas. Sebab apa? Marah. Tuan-tuan, saya bukan cerita anjing. Syaitan 30 hari kena ikat. Syaitan 30 hari kena ikat. Tuan-tuan ingat dia suka tuan-tuan sembahyang tarawih. Tuan-tuan sembahyang tarawih sebenarnya menyakitkan hati dia. Buat dia bara. Tapi dia boleh buat apa? Dia bangun nak kacau kita, terjerat dia jatuh balik. Terjerat dia jatuh balik. Tuan-tuan sembahyang witir pula. Sembahyang witir pula. Dia bara kalau kita sembahyang witir. Kita bangun pula qiyam mulai 10 malam terakhir pula, kita menangis-menangis doa ke Allah. Dia marah lagi. Tapi dia tak boleh buat apa. Bila dia boleh buat sesuatu dekat kita, esok azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah tengok gambar tak? Penjenayah keluar penjara lepas 20 tahun.
penjenayah lepas 20 tahun depa buka dia pintu belakang tu keluar tu, depa bagi kat dia baju hak dia mula masuk dulu 20 tahun dulu, baju tu pun kecil dah, dia keluar mai, mula-mula dia keluar belakang dia buat apa, krak kata, apa tahu kedok ni, tengok gambar kedok ni, payah sembang apa sini bertakwa ni, aku seorang tengok gambar ke apa. Dia buat aku tu kepala otak dia mula-mula cari, dia fikir apa, dia akan fikir siapa yang biar aku masuk penjara 20 tahun tu, memang aku barau kat hang, aku tak hambat, aku hambat hang, anak hang, isteri hang, keluarga hang, anak menakah hang, jiran hang, semua aku hambat. Kira hari pertama dia keluar, terus telefon Grab mai terus pergi rumah dia tu. Hak bagi dia jatuh 20 tahun dulu. Syaitan macam tu lah tuan-tuan. Esok malam dia keluar kan. Tuan-tuan ingat dia nak buat apa? Pergi kena Starbucks tu, relax, minum kopi cappuccino tu. Tak ada pasal. Dia masuk kerja, tak ada rehat, terus buat kerja. Dia akan pergi kacau, gigit kepala. Gigit kepala tu yang berlambak-lambak tak sembahyang isyak esok ni. Maghrib dan lagi. Isyak tak ada nah. PKP. Raya tang mana? Dia pulun pasang tirai sampai 4:30 pagi tak sembahyang. Pulun tukar cushion, pulun duk merepek tu, merepek ni. TV dah agak. Sampaikan Aidilfitri, sampaikan Pak Menakahang, sampaikan Pak Langhang, macam-macam gambar tu, duk mampu tengok TV tak sembahyang isyak lah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, 30 hari saya kalkulate kat tuan-tuan, lebih kurang satu hari kalau kita sembahyang tarawih 20 rakaat, 30 hari kita sembahyang berapa rakaat? Campur dengan witir, campur dengan qabliyah, campur dengan ba'diyah, lebih daripada 800 rakaat kita sembahyang 30 hari dengan latihan intensif yang diberi oleh Allah, siap dengan subuh bangkit, layak dengan makanan. Sebab tu kita bangun. Saja-saja suruh bangun makan nasi, ada bangun tak? Malam sikit. Sok tu, kalau sok exercise, tentu bangun tak? Sahur ni sebenarnya Tuhan suruh exercise. Bangun. 1, 2, 3, 8 lagi 1. Agak-agak tuan-tuan bangun tak? Sok. Tak nak bangun lah, tak payah Ustaz. Sebab tu Allah tahu, Allah layak kita dengan makanan. Kalau tak bangun, 3 minit pun orang bangun tu. Isteri kita, bang, 3 minit ni nak azan. Dia bangkit tu. Dia ambil nasi dalam peti ais tu, dengan kari ayam malam, minyak dok di atas tu, dia tuang. Dia makan. Tengok orang panggil sejuk perut mak mengandung. Dapat anak aku ni. Anak hari makan sok lambat. Sejuk. Sampai 8:30 pagi sejuk perut. Sebab makannya besar. 30 hari kita dah bangun di waktu malam. Tuan-tuan nak tahu tak KPI ibadah kita diterima atau tak diterima? Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Qabuliyah, penerimaan daripada Allah sangat penting. Sebab tu Nabi Ibrahim doa pada Allah Ta'ala, dia Nabi ulul azmi, anak dia Nabi, buat Kaabah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ibadah yang kami lakukan. Kata ulama, satu tarawih Allah terima, cukup untuk kita benteng daripada api neraka Allah Ta'ala. Tapi kita tak tahu tarawih kita diterima ke tak. Macam mana nak tahu KPI ibadah kita diterima di bulan Ramadan? Biasanya kita akan lihat di nihayah, di hujung dia. Kata ulama, khairul bidayah tadullu ala khairin nihayah. Permulaan yang baik kebiasaannya akan menunjukkan satu ending yang baik. Good starting akan tunjukkan kepada kita adalah satu ending yang sangat baik. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita nak tahu ibadah kita terima ke tak? Saya bagi tahu kat tuan-tuan satu ukuran yang sangat baik sekali kita boleh buat. Kalaulah jumlah tuan-tuan yang seramai ini, tak boleh. Kita SOP tak boleh main sembahyang ramai. Tak apa. Biasanya saya habaq, kalaulah jumlah macam ni boleh mai sama sembahyang subuh pagi raya, tuan-tuan champion of the world, 17.2 bintang saya bagi, up lagi 2 hari. Tapi kita SOP, PKP, semua ada. Jadi tuan-tuan 50 orang yang boleh main sembahyang. Tak apalah, bukan kata tak 50 orang yang main sembahyang, tak 50 tu kena gigit dengan anjing tak. Sembahyang kat rumah tu bersama dengan family bangkit. Tuan-tuan jangan tinggal malam ni, malam esok, malam raya, 5 malam yang dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, tentang kelebihan hari, bulan, waktu dan sebagainya. Cerita tentang dalam tu apa dia? Esok malam adalah waktu mustajab doa kita yang sangat luar biasa, mustajab. Jadi tuan-tuan, Lailatul Jaizah ni maksud dia apa? Malam Allah Ta'ala nak bagi convocation pada kita.
30 hari tuan-tuan semayang, ibadat, tarawih yang tu gedebuk-gedebak semua dah. Dan Allah Ta'ala nak bagi anugerah besar, qabuliah, penerimaan doa yang sangat besar adalah pada malam hari raya Aidil Fitri. Tuan-tuan tolong bangun qiyamul lail. Macam sama kita duk bangkit 10 hari, jangan tinggal malam esok. Paling-paling tak ada, paling berlemuh sekali 5.30 bangun. Doa pada Allah Ta'ala itu waktu mustajab. Doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri semua kebaikan-kebaikan pada kita. Takwa tu dah tuan-tuan senang lah, selalu khatib dia ulang apa dia. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Kalau yang tu boleh serap masuk dalam diri kita, adalah benda yang baik Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Kalau lepas Ramadan tu baran, dulu duk maki orang, duk maki anak, maki isteri tak ketahuan, tapi lepas Ramadan tu ada perubahan dalam diri, InsyaAllah ada kebaikan dalam Ramadan kita. Dulu sebelum Ramadan tu selalu suka semayang lambat, semayang subuh lambat, Zuhur 3.30, Zuhur 3.45, Asar 6.50 baru semayang, Maghrib lambat. Lepas pada Ramadan Alhamdulillah tengok subuh on time, Zuhur pun tak azan lagi, duk main dah, tatih-tatih main masjid dah. Kalau tak PKP lah, kalau tak ada pun semayang di rumah, bos jadah semua semayang elok-elok. Maknanya on time, adalah baiknya tu. Tapi kalau lepas Ramadan tu perangai lama juga duk ada kat diri kita, lepas habis PKP pun muka-muka baru tak main semayang, maka kita boleh tengok, cek Ramadan kita sejauh mana kesan dia dalam diri kita. Kita tak mau takbir kita pagi raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu takbir tu siapa dia? Adalah takbir yang menunjukkan kata kita menang berjaya melawan nafsu dan syaitan. Pada hari ini aku jadi Aidul Fitri, orang yang bersih dan suci daripada semua dosa. Kita tak mau sekadar takbir kita ni adalah takbir yang pagi raya tu adalah takbir yang failure. Kita menyesali sebab gagalnya kita lawan nafsu kita dan sebagainya. Quran kita ke mana dan ibadah kita ke mana, maka kita tak mau takbir kita adalah takbir orang yang jauh daripada Allah Ta'ala. Takbir pagi raya yang kita sama-sama nak ucap dengan esok malam kita nak takbir tu adalah benar-benar takbir yang meresap dalam diri kita dan menunjukkan bahawa seseorang itu telah berjaya mencapai kelebihan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri. Jadi insya-Allah saya doakan semua tuan-tuan yang hadir pada malam ni, Allah terima ibadah kita, Allah masukkan kita dalam syurga Allah Ta'ala. Dan dua benda je kita minta tuan-tuan, Ramadan jalan daripada kita, dua benda. Satu, kita bungkus dua benda bawa dalam plastik sampah macam MBPP kalau Pulau Pinang bungkus bawa di depan. Dua benda apa dia? Satu, dosa-dosa kita. Semua dosa kita duk buat, bungkus bawa dalam plastik sampah, bawa depan rumah. Plastik nombor dua tahu apa dia? Perangai buruk, sombong, takabur, rasa diri kemai, rasa diri elok, rasa orang lain tak bagus, rasa kita saja elok. Semua perangai buruk ni mazmumah, bungkus, buh dalam plastik hitam, tok tepi jalan. Ramadan akan lalu meninggalkan kita. Biar dua benda ni jangan ada dengan kita. Kita jadi orang yang baik, orang yang suci, orang yang bersih, bukan orang berdendam dan sentiasa menyemai sifat benci di dalam kehidupan, dalam mukmin kita hari ni. Jadi cukup 15 minit yang diberi pada saya. Moga-moga ada kebaikan dalam pertemuan ni. Terima kasih pada ahli jawatankuasa. Tazkirah tak akhir lah. Saya di Pening tak ada dah. Pening tak ada dah tazkirah ni. Ada di Kedah gitu je. Tuan-tuan tempat tak akhir lah. Kita berjumpa balik ada rezeki nanti. Lepas-lepas ni nantilah. Saya ingat-ingat lupa lah. Bila kala saya main dulu. Tapi saya tengok nampak macam banyak perubahan. Banyak-banyak perubahan. Satu je tak berubah. Jiwa dan hati tuan-tuan tetap hijau juga. Yang tu tak ubah. Hak lain semua saya nampak macam ada besar sikit parking dan sebagainya. Tapi pendirian dan mauqif tuan-tuan hijau tetap di hati, insya-Allah tak terubah. Yang baik pada Allah yang kurang sempurna tak kalaman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan belah lagi, ada tarawih lagi. Sakit tinggal saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pentazkirah kita ya, Ustaz Muhammad Syafi Yusof. Baik, saya ada beberapa pengumuman di sini berkaitan dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan juga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Okey, untuk makluman semua ya. Yang pertama iaitu solat fardu. Maknanya kita akan mula dengan solat subuh esok. Maknanya yang dibenarkan hanya 50 orang sahaja bermula esok subuh ya.
Kemudian solat Aidilfitri, pihak masjid telah mengambil kira dengan yang telah dicadangkan. Jadi pihak masjid mencadangkan agar jamaah Masjid Padang Serai untuk solat di kediaman masing-masing lah. Takut berlakunya perebutan nak masuk tu kan. Kita faham pakar-pakar semua nak buat amal ibadah di hujung-hujung ni kan, tambah-tambah pada hari raya. Jadi pihak masjid cadangkan agar semua buat di rumah lah. Ya. Okey, yang ketiga tentang solat Jumaat. Solat Jumaat 50 orang dan akan diambil kira 4 orang daripada setiap wakil surau dalam qaryah Padang Serai. Dan untuk muslimat tidak dibenarkan sepanjang PKP ini, tidak dibenarkan untuk solat di masjid. Dan itu saja kot. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.